TV KPM. Didik TV KPM. Panas betul lah hari ni sampai kita dah tukar baju. Alah, panasnya. Alah, Sudah disambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tengah buat apa tu? Kami sedang buat latihan untuk ujian segak. Oh, ujian segak. Kamu tahu tak ujian segak tu apa? Kami tak pasti cikgu, ini baru kali pertama kami buat. Tak tahu? Nak tahu tak? Kalau nak tahu, mari ikut cikgu. Cikgu akan terangkan apa itu ujian segak. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton? Seperti biasa, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan bersenam sedikit kerana kita akan belajar mata pelajaran pendidikan jasmani dengan tajuknya Ujian Segak. Siapa guru kita untuk hari ini? Istimewanya hari ini kita ada 2 orang guru. Nak tahu siapakah mereka? Ayo kita saksikan Profil Guru. Ya, dan inilah guru kita untuk hari ini. Kita ada 2 orang guru yang cukup berpengalaman, iaitu Cikgu Junaidi dan juga Cikgu Suhaimi. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Sihat Cikgu. Baik Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang ujian segak. Kan? Tapi sebelum itu, boleh Cikgu terangkan tentang standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran untuk hari ini. Silakan. Okey, baik Mira. Terima kasih. Okey. Cikgu nak terangkan apa itu ujian segak. Segak adalah nama panjang dia kita sebut Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia, ataupun nama pendek dia kita panggil segak lah. Dan ujian ini wajib untuk murid berumur 10 hingga 17 tahun Mira. Murid-murid yang berumur 10 hingga 17 tahun wajib untuk mengikuti ujian segak ini, kecuali murid-murid berkeperluan pendidikan khas. Okey, dan ujian segak ini dijalankan setahun 2 kali. Tapi untuk tahun ini Mira kan, murid tahun 4 dan tahun 5 adalah pertama kali mereka akan melakukan ujian ini. Disebabkan murid tahun 5 tahun lepas ujian segak tiada, dibatalkan. Jadi untuk tahun ini mereka akan mula untuk menjalankan ujian segak pada bulan Mei Jun untuk yang pertama, dan juga untuk bulan Oktober dan November untuk yang kedua. Okey, untuk objektif pembelajaran pada hari ini, okey, kita akan melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan bateri ujian standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia, iaitu segak. Dan yang kedua, 3.6.2, kita akan merekodkan keputusan ujian segak dan membandingkan skor pencapaian diri sendiri dengan norma ujian segak. Okey, dan yang terakhir, standard pembelajaran, kita berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif. Okey, untuk objektif pada hari ini, murid dapat mengukur dan merekodkan tahap kecergasan fizikal kendiri. Maksudnya mereka buat dan mereka akan merekod dan ukur. Selepas tu mereka akan menganalisis dan mentafsir keputusan mereka. Dari situ murid akan mengetahui tahap kecergasan fizikal kendiri masing-masing, dan selepas daripada keputusan itu murid boleh untuk merangka rancangan ataupun tindakan susulan bagi meningkatkan tahap kecergasan fizikal. Dan yang paling penting sekali, murid dapat mengamalkan gaya hidup aktif
dan sihat untuk mencapai tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan yang optimal. Ya, baiklah. Baik, Cikgu Junaidi, tentang ujian segak ni Cikgu, sebenarnya senang ke susah? Cikgu, sikit lah Cikgu. Sebelum kita berhenti berehat sikit, senang ke susah Cikgu? Bergantung kepada keupayaan masing-masing. Bergantung kepada keupayaan masing-masing, Cikgu Junaidi Untuk kata. yang aktif dia akan jadi senang. Untuk yang tidak aktif dia mungkin akan sedikit susah. Sedikit susah lah untuk yang susah. kurang aktif Cikgu kan. Alamak, agak-agak Mira ni aktif ke kurang aktif ni kan. Kita tengok nanti bersama-sama, dan murid-murid di rumah, pastikan anda bersedia juga kerana selepas ini kita akan lakukan pelbagai aktiviti yang menarik. Tapi sebelum itu, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM, di mana pada hari ini murid-murid kita belajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Kita nak bersenam sikit hari ini, dan bersama dengan Mira kita ada dua orang guru, iaitu Cikgu Junaidi dan juga Cikgu Suhaimi. Baiklah Cikgu, di segmen ini apa aktiviti yang kita nak lakukan? Saya kira Cikgu Suhaimi akan terangkan terlebih dahulu. Okey. Silakan Cikgu. Untuk segmen yang kedua ni, kami akan menerangkan tentang prosedur ataupun cara melakukan ujian segak yang betul. Tapi sebelum tu, cikgu nak maklumkan ujian segak ni sebenarnya sudah bermula daripada 2008. Tahun 2008 tadi lagi sudah bermula, dan cikgu nak tanya Mira, masa tu Mira sempat tak untuk melakukan ujian segak masa sekolah rendah? 2008 Cikgu 2008 bermula. Masa tu Mira sekolah menengah ke sekolah rendah? 2008 saya masih bersekolah rendah Cikgu. Saya sempat ambil. Saya sempat ambil lah. Sekolah menengah pun sempat ambil lah. Sekolah menengah pun sempat ambil Cikgu. Jadi lepas ni mungkin Mira boleh buat dengan baik lah. InsyaAllah. Okey, Cikgu Junaidi, pernah tak? Sampai habis sekolah tak jumpa. Sampai habis sekolah tak jumpa? Tak jumpa. Sama lah dengan saya. Saya pun sampai habis sekolah tak jumpa. Itu bermaksud apa tu? Cikgu Suhaimi lebih tua daripada saya. Maksudnya. Okey, maksud kita ni dah berusia sebenarnya. Okey. Okey, seterusnya nanti saya serahkan pada Cikgu Junaidi untuk menerangkan tentang prosedur dan cara melakukan ujian segak yang betul. Ya, baiklah. Silakan Cikgu Junaidi. Okey, untuk prosedur ujian segak ni, kita ada 5 bateri ujian. Yang pertama, indeks jisim badan, di mana kita akan mengambil berat dan ketinggian. Seterusnya adalah naik turun bangku yang di belakang ni. Yang seterusnya adalah tekan tubi untuk murid lelaki dan tekan tubi ubah suai untuk murid perempuan. Seterusnya ringkuk tubi separa di sini. Nanti saya akan terangkan. Dan yang terakhir sekali adalah jangkauan melunjur untuk menguji tahap kelenturan. Okey, itu dah 5 aktiviti. Ya, 5 aktiviti yang kita akan lakukan Cikgu. Okey. Baik. Okey, kita akan mulakan dengan penerangan bateri ujian yang pertama. Silakan, iaitu indeks jisim badan. Okey, di sini kita ada penimbang dan juga pengukur ketinggian. Okey, untuk ini, sebelum kita mulakan ujian yang pertama iaitu menimbang, kita perlu pastikan jarum berada pada sifar kilogram, pada angka kosong, supaya bacaan dapat dilakukan dengan tepat. Okey, seterusnya apabila jarum telah berada pada angka sifar, kita akan berdiri di atas lah. Cikgu Suhaimi boleh tunjukkan? Cikgu Suhaimi akan berdiri di atas. Tapi sebelum tu Cikgu Junaidi, saya ada satu soalan. Untuk kita laksanakan aktiviti ini, kita ada SOP pelaksanaan. Betul Cikgu? Untuk aktiviti ini, kita ada SOP pelaksanaan di mana pembantu perlu berada 1 hingga 3 meter daripada murid yang melakukan aktiviti. Tapi untuk keadaan pada hari ini, di mana keadaan kita pun agak terhad, jadi saya rasa bolehlah saya menunjukkan dengan cara yang sepatutnya lah. Ya, baik. Silakan Cikgu Cikgu Junaidi dan juga Cikgu Suhaimi. Silakan. Perlu buka kasut ke Cikgu? Untuk menimbang berat perlu buka kasut. Stokin tak perlu. Menghadap. Okey, untuk dapatkan cara menimbang yang betul, Cikgu Suhaimi berdiri menghadap ke penimbang. Okey, kedua-dua kaki rata di atas penimbang dan seterusnya pandang ke hadapan. Okey, bila sudah pandang ke hadapan, tangan di sisi. Okey, kita akan membaca bacaan penimbang secara selari dengan jarum. Okey, mengikut bacaan ni berat Cikgu Suhaimi adalah 70 kg.
Okey, seterusnya kita akan pergi kepada untuk mengukur ketinggian. Perlu pusing tak belum? Okey, untuk mengukur ketinggian, Cikgu Suhaimi perlu pusing ke belakang. Itu pusing. Saya pusing Membelakangkan juga. pengukur. Okey. Okey, untuk mendapatkan ukuran yang betul, Amira, Ya, Cikgu. murid contoh sekarang Cikgu Suhaimi perlu memandang ke hadapan. Baik. Tak boleh tunduk atau memandang ke atas. Okey. Dan seterusnya pengukur ni perlu berada tepat di atas kepala Cikgu Suhaimi, dan seterusnya mata penilai atau pembantu perlu berada selari dengan senggatan. Senggatan ni adalah ukuran pada penimbang. Okey, Cikgu Suhaimi boleh turun. Okey. Jadi semasa membaca, kita perlu berada selari dengan senggatan. Okey, ini untuk yang pertama lah. Okey, untuk yang kedua, bateri ujian yang kedua adalah naik turun bangku. Baik. Untuk naik turun bangku, seperti yang di sini, Baik. kita menggunakan bangku yang berketinggian 30.5 cm ataupun 1 kaki. Okey, untuk ujian yang ini, dia perlu dilakukan selama 3 minit secara berterusan. Dia gunakan metronom ataupun bunyi detik sebanyak 96 detik seminit. Okey, untuk aktiviti ini, murid pada permulaan perlu meletakkan kaki di atas. Di atas. Dan seterusnya apabila penguji kata mula, barulah dia mulakan pergerakan dengan meletakkan kaki sepenuhnya di permukaan bangku, dan turun pun kaki perlu sepenuhnya di permukaan lantai. Ya. Itu dikira sebagai 1. Baik. Dia akan mengikut 90 detik seminit. Ya. Setiap detik perlu satu pergerakan. Oh, baik. Okey, seterusnya apabila telah tamat 3 minit, murid perlu duduk. Murid boleh duduk. Dalam 5 saat, kita perlu mengambil kiraan nadi. Kiraan nadi ni ada 2 untuk murid-murid. Tahap 2 ni, Ya, Cikgu. untuk pertama kali mengalami ujian ni, dia ada 2, iaitu radial dan juga carotid. Baik. Okey. Ya, dan cikgu, untuk saya tengok tadi cikgu dah buat naik turun bangku tu cikgu. Bolehkah kalau kita buat demo sikit? Kita tunjuk kepada murid-murid dengan menggunakan audio detik. Okey, boleh. Kan? Cikgu Suhaimi nak teman saya? Silakan cikgu. Baik. Kita lakukan sedikit demonstrasi lah supaya murid-murid lebih jelas. Silakan. Okey. Okey, kita boleh mulakan. Okey, ini adalah cara yang betul lah. Kita perlu mengikut setiap detik yang ada tu. Betul. Baik. Itu dia cikgu. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Suhaimi dan juga Cikgu Junaidi atas konsen ataupun cara naik turun bangku. Silakan cikgu. Sedikit tips untuk kiraan nadi. Selama 1 minit tu kadar nadi perlu dikira secara berterusan. Tak boleh dikira selama 10 saat dan didarabkan dengan 6 ataupun 20 saat darabkan 3. Dia perlu dikira secara berterusan sebab kita nak mengira kadar nadi recovery, pemulihan. Okey, semakin lama kadar nadi itu akan semakin perlahan. Jadi kita perlu kira dalam 1 minit. Betul. Dan cara mengiranya tidak boleh menggunakan ibu jari sebab di ibu jari ada nadi sendiri. Jadi bila kita buat, dia akan mengganggu kiraan. Okey, jadi caranya adalah menggunakan 2 jari, letakkan di pergelangan sehingga jumpa denyutan nadi. Ya. Ataupun di leher kita cari carotid sehingga jumpa. Baik. Okey, itu dalam masa 5 saat tu perlu carilah. Okey, seterusnya kita pergi kepada bateri ujian yang ketiga, iaitu tekan tubi. Okey, di sini kita menggunakan peralatan yang pertama, iaitu span. Span ni berketinggian 10 cm. Okey, apa tujuan span ni? Tujuan span ni adalah untuk mengelakkan murid ataupun yang membuat ujian ni daripada mencecah permukaan lantai. Jadi span ni perlu menyentuh permukaan dada. Okey, Cikgu Suhaimi boleh tunjukkan. Okey. Untuk aktiviti ini, badan perlu diluruskan. Baik. Kita melakukan sokongan hadapan menggunakan tangan. Tangan perlu lurus dan dibuka seluas bahu. Okey. Jadi, lakuan yang lengkap adalah turun sehingga mencecah span dan naik semula. Okey, itu kita kira sebagai satu kiraan. Dan ia perlu dilakukan secara berterusan selama 1 minit. Ya. Okey, sekiranya murid berhenti, maknanya kiraannya akan berhenti di situ. Baik. Okey, untuk yang perempuan, sama juga macam tadi, badan perlu diluruskan, melakukan sokongan hadapan dan kaki dibengkokkan. Kaki dibengkokkan. Okey, untuk aktiviti ini kaki tak perlu disilangkan. Baik. Saya hanya luruskan dan lakuannya sama seperti murid lelaki tadi. Turun dan naik semula. Okey, itu kita kira satu kiraan selama 1 minit lah. Ya. Okey, seterusnya bateri ujian yang keempat adalah ringkuk tubi separa. Okey, macam tu saya minta izin untuk boleh. berada di tengah cikgu. Silakan. Okey, untuk ringkuk tubi separa ni, kaki perlu berada pada kedudukan 90 darjah. Cikgu Suhaimi boleh bantu saya? Silakan Cikgu Suhaimi.
Cergas Cikgu Suhaimi ni. Sini ikut boleh? Ya. Okey. 90 darjah. Seterusnya hujung jari menyentuh macam ini kita letakkan penanda yang pertama. Penanda pertama ni kita menggunakan straw. Jarak di antara penanda adalah 10 cm. Okey. Jadi untuk aktiviti ini Cikgu Suhaimi akan menunjukkan cara melakukan yang betul. Okey, ni akan kita menggunakan metronom 50 beat seminit. Okey, contoh Cikgu Suhaimi pergi ke penanda yang kedua dan seterusnya balik ke penanda yang pertama. Itu adalah lakuan yang betul lah untuk dapat kiraan satu. Ya. Okey, terima kasih Cikgu Suhaimi. Baik. Okey, untuk aktiviti ini okey, Cikgu Suhaimi boleh tunjuklah mengikut metronom. Okey. Siap. Okey, mula. Okey, boleh mula. 1 2 3. Okey. Terima kasih Cikgu Suhaimi. Baik, terima kasih Cikgu Suhaimi. Okey, untuk aktiviti ini dia ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan kiraan tu terhenti. Yang pertama, tidak dapat mengikut bunyi metronom secara berterusan. Maknanya dia ketinggalan. Dia buat perlahan. Metronom laju. Dia buat perlahan. Okey, yang kedua, tidak dapat melakukan secara 2 kali atau lebih secara berterusan. Dia ketinggalan. Maknanya, contohnya, yang pertama, jari dia tak dapat menyentuh penanda yang kedua, dia balik semula. Dan yang kali kedua pun tidak dapat menyentuh. Jadi secara automatik kiraannya akan berhenti di situ. Setakat begitu. mana yang dia dapat. Dia tak boleh sambung kiraan lagi. Baik. Dan juga untuk kedudukan kepala pun tak boleh orang kata tinjau di bahagian garisan tu kan. Kena lurus lah. Untuk aktiviti ni, bahagian belakang badan tidak perlu diangkat. Hanya mengangkat bahu dan tolak bahagian tangan saja. Dan tangan mesti sentiasa berada di permukaan. Tak boleh Jangan angkat diangkat lah. cikgu ya. Okey. Baiklah cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Macam mana caranya untuk mencari ataupun mengira jisim badan cikgu? Okey, cara untuk mengira jisim badan adalah dengan ketinggian berat badan dalam kilogram dan dibagikan dengan tinggi dalam meter didarabkan dengan tinggi. Jadi ini adalah cara untuk mengira jisim badan lah. Baik. Dan kita akan mendapatkan skor. Sama ada kurang sederhana ataupun berlebihan berat badan. Baiklah cikgu. Dan cikgu, seterusnya cikgu, saya rasa ada lagi satu yang cikgu tak terangkan ni. Yang terakhir adalah jangkauan melunjur. Ya. Okey, untuk jangkauan melunjur kita akan menggunakan alat penguji untuk menguji jangkauan. Okey, di sini alat ini berketinggian 30.5 cm ataupun 1 kaki. Dia sama tinggi je dengan naik turun bangku. Okey, jarak di antara tempat meletak kaki dan permulaan adalah sejauh 23 cm. Okey, cara melakukannya Cikgu Suhaimi boleh bantu Okey, silakan cikgu. Yang ni perlu buka kasut cikgu? Perlu buka kasut. Okey. Sebab tapak kasut tu dia dah tebal lah. Dia dah mengganggu bacaan. Maksudnya untuk aktiviti ini murid perlu membuka kasut ya cikgu? Perlu buka kasut. Sebaik. Baik. Okey, tapak kaki diletakkan rata di bahagian tengkuk dan seterusnya lutut tidak boleh diangkat. Okey, seterusnya tangan dominan berada di atas tangan yang satu lagi. Baik. Dan tolak sejauh mungkin. Apabila dah paling jauh tu tahan selama 3 saat dan kita akan ambil bacaan dia. Ya. Okey, Cikgu Suhaimi boleh cuba. Wah. Okey. Okey, di sini bacaan Cikgu Suhaimi adalah 17.5 cm. Untuk aktiviti ini, murid dibenarkan melakukan sebanyak 3 kali percubaan dan percubaan yang terbaik akan diambil sebagai bacaan skor. Ya, baik. Okey. Itu dia penjelasan yang cukup Cikgu jelas Suhaimi. daripada Cikgu Junaidi dan juga Cikgu Suhaimi tentang cara bagaimana penggunaan yang tepat untuk aktiviti-aktiviti ini. Baik cikgu, saya pun sebenarnya tak sabar nak buat cikgu. Saya pun teruja. Murid-murid di rumah pun pastinya tak sabar nak tengok bagaimana aktiviti ini dilakukan. Tapi sebelum itu kita berhenti berehat seketika cikgu. Okey, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di slot tahap 2.
Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM. Kita belajar hari ini tentang ujian segak dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Baik Cikgu Junaidi dan juga Cikgu Suhaimi. Untuk segmen ini, apa pula aktiviti yang kita nak lakukan bersama-sama? Silakan Cikgu. Okey, untuk aktiviti seterusnya pada segmen ini, kita akan melakukan simulasi penuh ujian segak. Simulasi penuh, jadi bermakna Mira dan Cikgu Junaidi perlu melakukan ujian segak secara yang betul dan mengikut masa yang betul. Jadi untuk permulaan, memandangkan kita untuk sekolah rendah punya tahap, jadi untuk Mira, Cikgu jadikan Mira sebagai murid perempuan 12 tahun. Baik. Dan Cikgu Junaidi murid lelaki 10 tahun. Nanti data yang Mira dapat dan Cikgu Junaidi dapat akan dibandingkan dengan norma untuk murid 12 tahun, perempuan 12 tahun dan juga murid lelaki 10 tahun. Okey, kita akan bermula dulu dengan naik timbang berat dan tinggi untuk ujian BMI. Okey, saya minta Cikgu Junaidi. Oh, Cikgu Junaidi dulu. Silakan Cikgu. Selalu ladies first kan? Ni kita bagi lelaki dulu. Silakan. Minta Cikgu Junaidi buka kasut. Dan kita akan menimbang, kita akan buat sekali. Maksudnya berat dan tinggi kita timbang sekali. Jadi minta Cikgu Junaidi menghadap keluar. Baiklah. Okey. Kepala perlu ditegakkan kan Cikgu? Kepala tegak, pandang depan. Cikgu Junaidi perlu pandang depan. Okey, berat Cikgu Junaidi. Okey, 72 dan tinggi 164. Okey, kalau macam tu Cikgu, hari ini saya bantu Cikgu untuk tuliskan. Boleh Cikgu? Boleh. Berapa dekat tadi ruangan Cikgu? BMI tadi tu, ruangan bawah tu BMI tu. Ada ruangan BMI. Ya, ada Cikgu. Berat tadi 72. Okey, di ruangan 72. status BMI Cikgu 72. Berat Cikgu Junaidi 72. Slash palang 72 slash 164. 164 cm. 164. Baiklah. Itu adalah berat dan tinggi Cikgu Junaidi. Sekarang Cikgu minta Mira pula. Mira pula. Boleh Cikgu. Okey. Kalau macam tu saya minta Cikgu ya, tolong teruskan. Terima kasih banyak Cikgu. Okey, kita tukar tempat Cikgu Okey. Saya pula buka kasut Cikgu. Buka kasut. Ya. Menghadap ke luar. Menghadap ke luar. Okey. Yap. Berapa Cikgu? Yap. Kepala saya betul tak Cikgu? Kedudukan kepala saya macam ni Cikgu? Tak center je. Mira ke kanan sikit. Saya perlu ke kanan sikit. Depan sikit. Saya perlu ke depan sikit. Okey, baik. Okey, baik. Kepala perlu tegak. Jangan tunduk ke bawah kan Cikgu? Ya. Okey, berat Mira 50 Cikgu? 50. Ya, 50. 50. Tinggi 57. Okey, dengan tinggi 157. Baik, terima kasih Cikgu. Okey, Mira boleh turun. Okey, baik, terima kasih. Okey, seterusnya sebelum kita pergi ke ujian seterusnya, kita akan lakukan aktiviti memanaskan badan. Minta Cikgu Junaidi dan Mira pakai kasut. Kita akan mulakan aktiviti memanaskan badan. Baik, kenapa untuk aktiviti memanaskan badan kita perlu pakai kasut Cikgu? Untuk keselamatan kita. Yang penting keselamatan yang paling utama bila kita buat aktiviti memanaskan badan, kasut perlu dipakai. Ya, baiklah. Okey. Jom Cikgu. Okey, boleh sedia? Sila Cikgu. Okey, kita mulakan dulu dengan ayun silang. Okey, tangan satu ke belakang, satu ke depan. Satu ke belakang, satu ke depan. 10 kali. 1 2 3. Tangan kanan ke belakang, tangan kiri ke depan. 4 5 6 7 8 9 10. Boleh Mira? Okey, kita tukar arah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kita lompat bintang 20 kali. Okey, sedia, mula. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Okey, tarik nafas tu.
Lepas perlahan-lahan. Okey, seterusnya kita akan angkat lutut kita dan sentuh siku, bersilang. Okey. Okey, kiri kanan. Okey, mula. Satu. Tukar. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, cukuplah setakat itu saja untuk aktiviti memanaskan badan. Okey, tarik nafas dulu ni. Tarik nafas dulu, cikgu. Lepas perlahan-lahan. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Seterusnya kita akan pergi pada ujian naik turun bangku. Okey, naik turun bangku. Untuk naik turun bangku. Baik, kalau macam tu Mira ke sana juga, cikgu. Tak, Mira berdiri di. Mira berada di sini di bangku sebelah Cikgu Junaidi. Okey. Minta Mira dan Cikgu Junaidi kaki kanan atau kiri yang mana selesa bersedia satu kaki di atas bangku. Kita tunggu isyarat metronom mula dan Mira dan Cikgu Junaidi perlu buat aktiviti ini selama 3 minit. Selepas 3 minit duduk dan cari kadar nadi. Jangan kira dulu. Tunggu cikgu bagi isyarat kira baru kira. Baik. Okey, metronom. 96. Okey, mula. Mula. Naik, turun. Naik, naik, turun, turun. Naik, naik, turun, turun. Naik, naik, turun, turun. Naik, turun, turun. Mira, cepat Mira. Tak sama dengan metronom. Baik. Naik, naik. Boleh, boleh. Semua boleh, semua boleh. Baik, Naik, cikgu. naik. Okey, turun, turun. Naik, naik, turun, turun. Okey, bagus. Naik, naik. Turun, turun. Naik, naik. Kita turun, turun. Boleh, terus lagi. Tak lama lagi, tak lama ni. 3 minit tak lama. Boleh, boleh. Semua boleh. Okey, pastikan semua kaki kita mesti naik di atas permukaan bangku. Baik. Maksudnya cikgu kaki murid tak boleh berada di hujung-hujung, cikgu. Tak boleh. Kaki mesti penuh berada di atas Permukaan. permukaan Baik. bangku. Oh, dah ada yang tak sama tu. Mungkin ada yang lambat sikit. Okey. Okey. Cuba ikut hentak Mira. Baik. Wah, cikgu. Saya Boleh. rasa dah lepas berapa minit dah ni, cikgu? Dah lepas berapa tak minit, cikgu? lama, belum lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Baiklah. Cikgu, ada tak tips keselamatan yang cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah? Pastikan murid-murid bila nak melakukan aktiviti naik turun bangku ni, yang pertama tadi yang cikgu sebutkan kaki. Kaki itu mestilah seluruh permukaan tapak kaki itu mesti berada di atas permukaan bangku supaya untuk mengelakkan kita daripada tergelincir. Ya. Okey, baru 2 minit. Lagi 1 minit. Wah. Boleh. Mira Baik. boleh. Cikgu Junaidi boleh. Boleh ya? Okey. Sikit lagi. Sikit lagi Mira. Kalau Mira rasa mungkin dah terlalu penat, Cikgu, kalau aktiviti ni boleh ke kalau murid nak berhenti berehat seketika atau tak boleh. Dia kena berterusan. Dia kalau murid berhenti, tiada skor yang akan diberikan, tiada markah yang akan diberikan. Jadi murid perlu menghabiskan 3 minit dan perlu mengikut bunyi metronom. Naik, naik, turun, turun, naik, naik, turun, turun, naik, naik, turun, turun, naik, naik, turun, turun. Cikgu Junadi, kaki. Cikgu Junadi, kaki tak penuh. Okey. Alright. Okey, Okey. lagi So, kita tengok Cikgu 5 Junaidi saat. buatlah. Okey, kita tengok yang lebih pakar. Okey, Okey, duduk. selesai. Duduk, cikgu. Duduk, cari nadi. Kita perlu duduk. Cari nadi. Sedia untuk cari nadi. Boleh cari nadi di arteri radial ataupun arteri karotil. Okey, sedia. Mula. Okey, untuk kiraan nadi ni akan diambil selama 1 minit. Dan murid-murid perlu tahu untuk cara mengira kadar nadi yang betul.
Dalam masa yang sama, cuba masa kita duduk tu, kita tarik nafas. Kita nak turunkan kita punya nadi secara perlahan. Kita ambil masa ni untuk kita berehat. Sebelum kita akan pergi kepada aktiviti yang seterusnya ataupun ujian seterusnya. Baik cikgu. Boleh Mira Boleh cikgu. Ada ke kesalahan dalam mengira nadi ni cikgu selalunya yang murid lakukan? Okey, kesalahan yang biasa murid lakukan, okey berhenti. Okey, kesalahan yang biasa murid lakukan dalam mengirakan nadi adalah menggunakan jari yang salah. Macam cikgu sendiri bila anak murid cikgu, ada juga yang menggunakan ibu jari. Ibu jari ni kita tak boleh gunakan ibu jari kerana ibu jari ni dia ada nadi dia sendiri. Baik. Dikhawatiri bila kita menggunakan ibu jari, kita akan bacaan tu kita akan keliru. Sama ada itu bacaan daripada nadi di pergelangan tangan ataupun nadi daripada ibu jari kita. Baik cikgu, selesai bagi pengiraan nadi. Seterusnya kita dah boleh isi jadual cikgu Boleh isi tadi Mira oleh kerana Mira tidak menghabiskan lakuan tadi. Jadi Mira tidak dapat markah apa-apa untuk saya tak dapat markah cikgu. Naik turun bangku. Okey, Cikgu Junadi boleh letakkan Cikgu Junadi punya nadi. Kiraan nadi tadi berapa? 78. Baik. Okey, seterusnya kita akan pergi pada tekan tubi. Okey, minta Cikgu Junadi dan Mira bersedia. Kita akan buat selama 1 minit ataupun yang berhenti dulu. Mana yang dululah. Baik, kalau untuk aktiviti ni perlu buka kasut ke tak perlu buka kasut. Perlu buka kasut untuk aktiviti ini. Baiklah cikgu. Aktiviti ini perlu untuk murid buka kasut. Okey cikgu. Kemudian okey, bersedia untuk aktiviti tekan tubi. Baik. Dan untuk perempuan tak perlu disilangkan kaki ke cikgu? Kaki tidak perlu disilangkan. Okey. Baiklah. Perempuan akan menggunakan lutut Cikgu Junadi dalam keadaan yang sedia untuk yang lelaki punya. Baik. Mira yang perempuan. Okey, sedia. 1. Okey, kita akan buat seberapa banyak yang boleh untuk ujian ini. Ya cikgu. Okey, bagus Cikgu Junadi. Mira, boleh Mira, boleh. Dan untuk ujian ini kita tak boleh berhenti, kita kena buat secara berterusan. Jika Mira berhenti, Ya cikgu. Mira punya markah hanya dikira setakat yang mana Mira berhenti saja. Baik. Okay, 30 saat lagi. Okey, Cikgu Junadi nampaknya sudah berhenti, Mira pun sudah berhenti. Masing-masing tidak dapat menghabiskan 1 minit. Tak apa, kita akan kira setakat mana yang Mira dapat lakukan dan juga Cikgu Junadi dapat lakukan. Cikgu Junadi berapa tadi? 30. 30. Okey, minta Cikgu Junadi tulis dan Mira tulis untuk Mira punya pengiraan di baik. Mira punya papan markah. Baik, kalau macam tu kita bagi Cikgu Junadi tulis terlebih dahulu. Kemudian Mira akan tulis Mira punya. Baik. Terima kasih Cikgu Junadi. Okey, untuk semua ujian Segak ini murid-murid perlulah merekod dan menulis sendiri markah yang mereka dapati. Okey, seterusnya kita pergi kepada ringkuk tubi separa. Okey, silakan. Untuk seterusnya kita perlu duduk, kaki lutut difleksi 90 darjah. 90 darjah. Okey, baring. Baiklah. Semua baring dan tangan luruskan di sisi dan menyentuh penanda yang pertama. Mira depan lagi. Depan lagi. Depan lagi. Tangan tu mesti menyentuh penanda yang pertama. Macam ni cikgu, betul tak cikgu? Ya, betul. Kaki saya 90. Kaki 90. Baiklah. Okey, kita akan ikut metronom 50 detik seminit. Okey, sedia? Sedia. Okey, tunggu metronom. Okey, sedia, mula. Up. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik dan turun adalah dikira sebagai satu lakuan. Okey cikgu. Cikgu Junadi nampaknya boleh bertahan lagi tu. Okey. Kita tunggu Cikgu Junadi.
kita tengok macam mana cara Cikgu Junadi. Untuk aktiviti ni kan Cikgu, lelaki dan juga murid perempuan berbeza ataupun sama caranya Cikgu? Sama, cara yang sama. Oh, kalau tekan tubi tadi Tekan sedikit tubi berbeza. sedikit beza. Baiklah. Tekan tubi perempuan dia akan gunakan tekan tubi ubah suai. Dia ubah suai pada lutut. Baik. Baik. Okey. Okey. Setakat itu saja Cikgu Junadi. Berapa bacaan Cikgu Junadi? 14. 14. Okey. Mira tadi? Mira berjaya buat separuh daripada Cikgu Junadi. Mira berjaya buat 7, Separuh. Cikgu. Okey, apa pun tahniah. Minta Okey. Cikgu Junadi dan Mira menulis skor Silakan di Cikgu Junadi tulis markah skor di markah. papan markah. Baik. Okey, dan untuk yang Mira. terakhir. Ya, Cikgu. Ujian yang terakhir kita akan lakukan iaitu jangkauan melunjur. Jangkauan melunjur ni adalah ujian untuk kita mengukur kita punya flexibility kita. Baiklah. Okey, minta Mira di sana. Okey. Baik, Mira ataupun Cikgu Junadi di situ pun boleh. okey. Okey. Mira di sini. Dan untuk aktiviti ini, Okey, baik. Saya berada di tengah ni. Okey, untuk aktiviti ini Mira dan Cikgu Junadi perlu meletakkan tangan di atas, tangan dominan di atas dan tolak perlahan-lahan sehingga jarak yang paling jauh Mira dan Cikgu Junadi boleh buat dan tahan selama 3 saat. baik. Okey, mula. Okey. Mula. Okey, mula. Boleh mula. 1, 2, 3. Okey, tahan. Mira 17. Baik. Cikgu Junadi. Alright. 38. Cikgu Junadi 3 berapa? Mira 17. Kalau masa tu Mira nak buat lagi sekali lah Cikgu. Kita Boleh tak buat Cikgu? 3 kali. Kita buat 3 kali buat, dan kita akan Okey. ambil jarak yang paling jauh. Baiklah. Okey, yang kedua. Okey. Okey, sedia. 1, Okey, mula. 2, 3. Okey, tahan dulu Mila. Kalau dah sampai dekat mana tu? Maksimum tahan. Okey. 18. 18. Cikgu Junaidi 39. Naik 1. Wah, saya pun naik 1 Cikgu. Daripada Okey, lagi 17 sekali ke 18. last. Lagi sekali. Yang terakhir. Baiklah. Lagi sekali. Okey, pastikan lutut jangan dibengkokkan, lutut diluruskan. Okey, lutut perlu diluruskan. Okey, mula. 1, 2, 3. Okey, Mira 20. Okey. Cikgu Junadi kali ni nampaknya merosot sedikit. 38. Okey, yang paling tinggi Cikgu Junadi 39 dan Mira 20. Okey, boleh catat Di sini markah Baik. masing-masing. Saya akan tolong Cikgu Junadi tuliskan Cikgu 38. 39. Manakala Mira pula 20 Cikgu. Baik. Seterusnya Cikgu. Okey, untuk ujian segak ni kita dah habis. Kita dah habis untuk melakukan kesemuanya sekali. Okey, selepas ini kita akan kira markah berdasarkan norm yang ditetapkanlah. Okey, kita akan lihat seterusnya. Baik. Okey. Okey, ini adalah norma segak lelaki 10 tahun. 10 tahun yang tadi Cikgu Junadi lah. Cikgu Junadi kita anggap sebagai murid 10 tahun dan Mira murid perempuan 12 tahun. Ya. Okey, kita tengok markah Cikgu Junaidi. Ujian naik turun bangku. Cikgu Junaidi dapat 78. Kalau mengikut norma di sini, Cikgu Junaidi dapat Baik. 5 markah untuk naik turun Bangku. Bangku. Tapi sebelum tu Cikgu Suhaimi, sebelum kita bincang lebih lanjut lagi tentang norma segak bagi murid lelaki dan juga murid perempuan, kita berhenti berehat seketika. Okey, baik. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah kalau nak tahu cara pengiraan yang tepat bagaimana, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.
kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM. Baik cikgu, di segmen ini pelbagai aktiviti telah kita lakukan. Saya nampak ada papan yang kita telah isi tadi. Apa yang cikgu nak terangkan kepada murid-murid di rumah cikgu? Silakan. Okey, baiklah Mira. Untuk kali ini kita setelah kita penat buat segala aktiviti ni, tibalah masanya kita nak tengok markah kita ataupun pencapaian Mira dan Cikgu Junaidi semasa melakukan aktiviti segak tadi. Yeah. Okey, yang pertama yang mula-mula kita buat adalah kita nak ukur indeks jisim badan. Kalau ikutkan data di sini, Cikgu Junaidi 26.8. 26.8. Kalau kita bandingkan dengan norma 26.8 bagi murid umur 10 tahun, tadi kita anggap Cikgu Junaidi sebagai murid 10 tahun. Ya. Dia adalah terletak di kelas obes. Maksudnya Cikgu Junaidi ni adalah murid yang Berlebihan obes. berat badan. Obes maknanya dia lagi atas daripada berat badan Cikgu Junaidi. Dia obes memang dah orang kata dia memang akan ada masalah untuk mungkin dia bergerak ke apa kan. Memandangkan berat badan dia yang berlebihan. Dan untuk Mira, data Mira adalah 20, setelah kita kira tadi adalah 20.8 dan Mira terletak dalam kelas berat badan normal. Berat badan normal. Berat badan normal. Sekejap Okey, berat umur 12 tahun kita akan tengok. Okey, Mira betul-betul ngam-ngam 20.8 berat badan normal. Kalau lebih sedikit dah masuk berat badan berlebihan. Jadi untuk berat badan Mira kira okeylah, berat badan normal bagi murid perempuan berumur 12 tahun. Okey, seterusnya kita akan pergi. Okey. Kita tengok jadual 3, norma segak lelaki 10 tahun. Ini yang selain daripada BMI tadi. Kalau BMI tadi norma tu kita merujuk kepada WHO 2007 punya norma. Okey, untuk yang ni kita akan tengok yang kedua, ujian yang kedua tadi, naik turun bangku. Naik turun bangku, Cikgu Junaidi berjaya mendapat kadar denyutan nadi selepas melakukan aktiviti iaitu 78. 78 bermaksud skor yang Cikgu Junaidi dapat adalah sebanyak 5 markah. Untuk tekan to be, Cikgu Junaidi dapat 30. Okey, 30 maksudnya 15 dan ke atas dapat 5 markah. Ringkuk to be separa 14, 3 markah. Dan yang terakhir jangkauan melunjur 39 sebanyak 5 markah. Okey, untuk markah-markah ini 5 markah adalah markah yang markah penuh. 3 adalah pertengahan dan yang rendah adalah 1 dan 2. Okey, total jumlah markah yang Cikgu Junaidi dapat adalah 18. Nanti kita akan tengok Cikgu Junaidi dalam kelas yang mana ataupun dia dapat sama ada tahap kecergasan dia sangat tinggi, cergas ataupun kurang cergas. Kita akan lihat. Okey, kita lihat yang Mira punya data. Baiklah. Okey, untuk naik turun bangku, Mira sayangnya tidak berjaya menghabiskan aktiviti tersebut dan memang tidak diberi apa-apa markah di situ. Alamak, ya ke cikgu? Ya, tak dapat. Walaupun sebenarnya tadi ada lagi 5 saat. 5 saat lagi nak habis tapi Mira tak dapat menghabiskan. Jadi nadi yang dikira tu tidak direkodkan lah. Maksudnya tidak sah lah. Baiklah. Okey, seterusnya ujian ke-3 iaitu tekan to be, Mira dapat 15. 15 kalau kita bandingkan dengan norm. Sekejap Okey, perempuan. Okey, tekan to be, Mira dapat 15. Kedudukan dia di 3 markah di situ. Ringkuk to be separa, Mira dapat 7. Iaitu 2 markah. Dan yang terakhir jangkauan melunjur, jarak dia 20 cm, Mira dapat 2 markah. Dan jumlah keseluruhan adalah 6 markah. Okey, sekarang kita lihat seterusnya. Okey, keputusan keseluruhan ujian segak. Cikgu Junaidi tadi mendapat 18 markah. Jadi 18 markah jumlah keseluruhan Cikgu Junaidi adalah grade. Cikgu Junaidi berada di grade A iaitu dapat 5 bintang dan status kecergasan adalah kecergasan Cikgu Junaidi adalah sangat tinggi. Wah, Cikgu Junaidi
Yang ni dia rajin, dia kayu kayuh basikal, rajin berlari. Pandai jual. Jadi memang betul lah kecergasan dia sangat tinggi. Okey, dan Mira malunya. Mira berapa markah Mira 6. 6 cikgu. 6 markah, 4 hingga 6 markah. Grade yang Mira dapat adalah 1 bintang. grade E, 1 bintang, dan status kecergasan adalah tidak cergas. Jadi apa yang kita akan buat dengan data ni? Okey, data yang kita dapat ni kita akan buat plan intervensi. Jadi kalau dekat sini, okey, Mira tidak berjaya untuk naik turun bangku. Bermaksud Mira punya capacity aerobik tu pada bahagian tu kurang. Jadi latihan yang kita boleh buat, okey, untuk intervensi. Okey, sebelum tu kita fokus pada yang markah kita kurang, macam Mira tak berjaya. Jadi kita kena buat satu latihan yang dicadangkan adalah latihan sistem tenaga. Adalah bertujuan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan mengawal berat badan. Okey, contoh aktiviti yang Mira boleh buat untuk menaikkan skor Mira pada naik turun bangku, mungkin Mira boleh buat aktiviti berjalan pantas, jogging, naik turun tangga, buat senam aerobik, berbasikal, berenang dan lompat tali. Tapi aktiviti ini perlu dibuat sekurang-kurangnya 150 minit. 150 minit. Itu keseluruhan lah dalam masa seminggu. Dalam masa seminggu 150 minit paling kurang, dan Mira boleh bahagikan kepada 6 ataupun 3 hingga 6 sesi seminggu. Bermaksud kalau 150 minit tu bagi 6, berapa kan? Maksudnya satu sesi lebih kurang 25 minit. Kena buat berterusan untuk tingkatkan tahap kecergasan untuk yang naik turun bangku. Baik, cikgu. Jadi apa lagi yang Mira kurang? Okey, kalau kita tengok, kat sini lingkup tubi separa dia adalah melibatkan sistem otot kita, otot badan kita. Jadi kat situ pun Mira kurang. Mungkin Mira boleh buat aktiviti lita, latihan lita menggunakan berat badan sendiri. Kita akan buat beberapa station. Jadi untuk satu station tu kita akan buat pusingan. Okey, katakan yang pertama tekan tubi pada dinding. Lepas tu kita buat ringkuk tubi. Duduk bangku, bangun atas kursi pun, itu pun boleh untuk meningkatkan kita punya daya tahan dan kekuatan otot. Dan pilihan dia preskripsi latihan kita boleh buat 4 hingga 8 aktiviti, dan kita kena buat setiap aktiviti lakukan secara ulangan 8 hingga 15 kali ulangan. Ini untuk untuk yang ringkuk tubi separa dan juga tekan tubi. Kalau markah kita kurang daripada 3, kita boleh buat ni pelan intervensi yang kita boleh buat. Dekat situ masa untuk bahagian tu kita lemah, kita boleh tingkatkan, kita boleh buat latihan yang lebih supaya meningkatkan lagi lah. Kita meningkatkan lagi kita punya ujian untuk yang akan datang. Setahun kita buat 2 kali, dan diharapnya ujian kali kedua kita ada peningkatan. Ya, betul. Dan yang terakhir, kalau untuk flexibility, Mira pun dapat 2, bermaksud kurang daripada tahap yang pertengahan 3 markah kan. Jadi apa yang Mira boleh buat untuk latihan flexibility ni adalah Mira boleh buat regangan statik. Regangan statik untuk seluruh badan, untuk mana-mana bahagian badan. Tapi untuk regangan statik ni Mira boleh pilih antara 6 hingga 8 aktiviti regangan, dan setiap kali buat aktiviti tu mesti antara 15 hingga 30 saat. Kita tak boleh kurang daripada itu. Kalau kurang daripada itu, kesan untuk dapatkan kesan pada kelunturan badan kita tu dia kurang lah. Jadi kita kena buat dalam jangka masa yang lama. Lah, cikgu. Baik, Cikgu Suhaimi, memandangkan kita pun sudah sampai ke penghujungnya, Cikgu. Sedikit rumusan daripada Cikgu Suhaimi dan juga Cikgu Junaidi tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan, Cikgu. Boleh? Okey, ujian segak ni kita dapat gambaran tahap kecergasan murid, dan jadi daripada skor ni murid-murid dapat mengetahui di mana tahap kecergasan mereka. Jadi berdasarkan skor yang telah mereka perolehi, murid-murid bolehlah merangka rancangan intervensi seperti yang Cikgu Suhaimi telah terangkan tadi. Dan seterusnya meningkatkan tahap kecergasan, dan seterusnya mengamalkan aktiviti itu sebagai satu gaya hidup yang sihat secara berterusan. Kita bukannya untuk tempoh masa yang pendek, tapi dia untuk satu jangka masa panjang supaya dia jadi satu gaya hidup untuk murid-murid di luar sana. Baik tu, gaya hidup sehat, Cikgu. Dan juga Cikgu, bagaimana pula bagi pentafsiran keseluruhan pada hari ini? Pentafsiran keseluruhan. Okey, secara keseluruhannya kalau kita tengok Cikgu Junaidi ni dah berjaya untuk mencapai
objektif yang ditetapkan. Dan juga yang untuk Mira ni, Mira perlu lagi latihan. Secara kerap. Bukan tak boleh, dia boleh, dia cuma mungkin tahap murid-murid ni dia berbeza. Awal-awalnya berbeza, tapi bila kita melakukan sering melakukan latihan, kita boleh meningkatkan kita punya tahap pencapaian kita. Dan juga cikgu, kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah sekarang, pastinya mereka nak mengukuhkan lagi pemahaman mereka dengan tajuk yang kita telah belajar pada hari ini tentang latihan segak ini. Di manakah mereka boleh dapatkan sumber ataupun bahan rujukan, cikgu? Okey, untuk bahan rujukan, murid-murid boleh cari, boleh masuk ke portal Dilema dan cari di bahagian sumberku. Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Suhaimi dan juga Cikgu Junaidi atas perkongsian ilmu pada hari ini. Banyak yang saya belajar dan macam Cikgu Suhaimi tekankan tadi, kalau murid tak mampu bukan kerana mereka tidak boleh, tapi mungkin perlukan latihan yang lebih kerap. Jadi terima kasih banyak-banyak Cikgu. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.